wala quwwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selawat dan salam kepada Rasulullah. Selamat sejahtera kepada kita semua. Semoga kita mendapat rahmat ilmu amal ibadah solat fardu 5 waktu. Nombor 1. Tajuk kita perihal muhasabah solat fardu 5 waktu. Supaya dapat sempurnakan solat fardu dengan betul, boleh diamalkan dengan betul semasa di rumah dan dapat diamalkan dengan betul di tanah haram Mekah Madinah. Muhasabah diri kita berhubung dengan hal solat fardu 5 waktu, semoga kita dapat rahmat daripada Allah Ta'ala. Muhasabah ni, Yusuf kita kira-kira diri kita sendiri selama ni semaya kita ada buat sempurna dengan betul dah kodok. Boleh diamalkan dengan betul dah kodok semasa di rumah kita, semasa kita melakukan amal ibadah solat fardu tadi sehari kita betul ke salah. Jadi untuk muhasabah supaya kita belajar ni, tujuannya nak supaya dapat sempurnakan solat fardu dengan betul. Ni kita duk belajar muhasabah nak semaya kita duk buat learning. Hak 5 waktu hak kita duk buat learning biar jadi betul. Boleh diamalkan dengan betul masa kita buat di rumah. Dan kalau diizinkan Allah Ta'ala jemput kita jadi tetamunya di tanah suci, biar dapat diamalkan pula dengan betul di tanah haram Mekah Madinah. Hak tu lagi besar tepat ayah. Jadi sebelum kita nak lakah pergi ke tanah haram, di rumah kita learning pun dah kena betul dah semaya kita. Itu juga nak suruh kita betul semaya lagu mana? Tengok yang kedua. Majlis amal ibadah berhalaqah seperti majlis tahkim keluarga adalah dikehendaki laksanakan supaya dapat menyemak betul salah amal ibadah yang sedang dilakukan oleh ahli keluarga kita. Kita kat mak ayah mak semua ni, kita kena buat majlis tahkim keluarga berhalaqah. Kumpul ramai-ramai anak beranak. Bapa adalah dikehendaki dilaksanakan. Kita dituntut supaya kita berhalaqah buat majlis tahkim keluarga supaya dapat ramai-ramai ni tengok betul salah amal ibadah yang sedang kita duk lakukan di dalam ahli keluarga kita. Lagu mana anak beranak kita sekarang? Semok dah kodok semaya kita. Sekarang ni hak kita duk buat ni semok lagu mana? Tu yang kena ada ke halaqah majlis tahkim keluarga. Nombor 3, bila diadakan, bila kita buat moga halaqah, kita ketua keluarga. Siapa ketua keluarga? Ibu dan bapa. Bila diadakan, kita ketua keluarga, ibu dan bapa terlepas daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu surah Tahrim ayat ni. Kalulah kita ibu bapa buat, kita ibu bapa terlepas daripada perintah Allah Taala, tuntut dalam surah Tahrim ayat ni. Terutama di dalam perihal gapo yang dituntut, yang sebenar-benar dituntut, iaitu amal ibadah solat fardu 5 waktu. Kita dituntut oleh Allah Ta'ala, kita sebagai ibu bapa, Allah Ta'ala suruh kita betul ke hal semaya. Hak 5 waktu. Perintah mahkamah. Dalam ayat ni surah Tahrim tu tuntut perintah mahkamah. Yang ni tetap tidak boleh tawar-menawar. Gana? Wajib kita kena lakukan, iaitu Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Kaitan daripada ayat ni surah Tahrim, Allah Ta'ala tuntut ibu bapa dan juga semua bukan ibu bapa, orang yang berkuasa, orang yang ada ilmu amal ibadah kena betul ke ahli keluarga. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusikum wa ahlikum naro. Hei orang-orang beriman yang nak kepada kebenaran, mu kena selamat dirimu dan selamat ahli keluargamu daripada api neraka. Tuntut ayat tu, hak nak Allah Ta'ala tuju, hak paling besar dalam kehidupan kita,
perintah yang difardukan oleh kita, iaitu solat fardu 5 waktu yang dituntut, so kita betul. Kemudian dalam semaya tadi yang dituntut, pada ayat 45 surah Al-Ankabut, Allah Ta'ala royak pula dalam firman-Nya kepada kita. Di dalam ayat tersebut, memberitahu dengan tegah dan mesti dibuat kalau nak solat fardu kita jadi diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yakni wajib mengerjakan solat itu seperti kehendak syariat. Tuntutan ayat 45 surah Al-Ankabut, Allah Ta'ala royak dengan tegah memberitahu kepada kita mesti kita buat kalau nak solat fardu kita jadi diterima oleh Allah. Kita kena buat betul. Lagu mana? Wajib kita mengerjakan solat itu sempurna kehendak syariat. Semaya kita learning ni wajib kena buat mengikut kehendak syariat dengan sempurna. Apa dia? Apa dia tuntutan Allah Ta'ala? Iaitu 1. Tunaikanlah, kerjakanlah solat fardu 5 waktu dengan tetap dan sempurna. Ayat tu. Allah Ta'ala suruh kita semaya buat tunai semaya tadi dengan tetap. Buat sama. Tetap ni buat sama. Buat istiqamah. Dan buat sama-sama tu dengan lagu mana? Sempurna. Ayat tu tutup dengan sempurna. Okey. Apa dia tetap? Tetap bermaksud kita mesti solat semua 5 waktu tadi di dalam masa dan waktu yang telah ditetapkan. Tu hak tetap tu. Waktu dia. Maya dalam waktu dia yang telah ditetapkan. Semua 5 jenis tu. Pada setiap hari kena buat. Yang kedua, tunaikan solat fardu itu dengan sempurna. Hak tetap saat ni buat dalam masa dan waktu hak Allah Ta'ala tetap ada. Zuhur asar ngori isya subuh buat setiap hari hak tu. Hak tu dia dalam keadaan tetap kena semaya. Tak boleh tinggal walasa waktu. Tu maksudnya tetap. Kalau kita ingkar lagu mana? Lepas pada ni ada dia royak. Yang kedua, kena buat semaya tadi dengan sempurna. Semaya tu. Dan semaya kena ikut syariat. Dia tanya kita, apa dia maksud sempurna? Sempurna semaya tu apa dia? Yakni, dilakukan, kita buat, mesti mengikut jalan-jalan yang telah disyariatkan. Tu sempurna. Sempurna semaya kita ni, kita kena buat ikut jalan-jalan yang telah disyariatkan. Dalam landasan syariat. Ikut jalan syariat, royak ke kita semaya. Bukan ikut jalan kita. Yakni di dalam solat fardu itu ada 13 perkara yang wajib kena buat. Ni mari ada sikit tu. Dalam kita semaya dengan sempurna tu kena ingat. Zuhur, asar, ngori, isya, subuh yang kita lakukan adalah dalam solat tu ada 13 perkara wajib yang kita kena buat. Gapa dia perkara wajib 13 yang kita kena buat? Yang dikenalkan rukun 13 solat fardu. Ni akan nak sebut rukun 13 solat fardu tu. Perkara yang mesti dilakukan. Tidak melakukan boleh menyebabkan rosak solat itu. 13 rukun solat hak wajib ni kalau tak buat, rosak semaya kita. Seperti apa dia? Kita mesti ingat satu persatu mengikut tertib susunan kerana kita mazhab Asy-Syafi'i Ahli Sunnah wal Jumaah. Kita semaya ni mak suayah mak Fatimah mek Raimah kena tahu rukun 13 solat fardu hak wajib dengan betul, ikut susunan dia dengan teratur. Start pada rukun pertama sampai rukun 13. Semaya ni bukan tahu semaya zuhur, maya asar. Dalam semaya tu ada 13 rukun wajib hak mun kena buat dengan betul. Tak betul rosak semaya kita. Gapo dia? Kita tengok. Yang pertama dalam 13 rukun. Rukun yang pertama kita bermazhab Asy-Syafi'i Ahli Sunnah wal Jamaah, iaitu nombor 1 niat. Niat ni niat nak menunaikan solat.
Niat menunaikan solat itu mesti sempurna makaronah niat semasa melafazkan Allah dengan memanjang bertakbiratul ihram. Niat ni wajib kena sempurna makaronah dia. Hak kita belajar dah panjang lebar kemarin, makaronah dia disempurna bila habis niat sengaja aku solat fardu gapo kerana Allah Taala. Kosak ta'aruk ta'yin mari tu. Kosak sengaja aku. Ta'aruk solat. Ta'yin fardu. Sengaja aku solat fardu. Kita niat dengan sempurna. Habis niat tu. Habihu akbar. Dengan memanjangkan kalimah Allah di lamha tu. Allah. Dalam Allah tu lah isi ke kosak ta'aruk ta'yin. Habis tutup dengan akbar. Tutup dengan takbiratul ihram, iaitu rukun yang kedua dalam solat. Susunnya rukun 13. Rukun pertama niat. Yang kedua takbiratul ihram. Tapi kita mula ke takbiratul ihram dulu, tapi habis niat dulu. Faham tak tu tak? Kau tak faham ni? Faham. Seterusnya yang kedua bertakbiratul ihram. Takbir ni apa dia takbiratul ihram? Iaitu rukun yang wajib kena lafaz dia. Kena sebut dia. Lafaz tadi dengan berbunyi. Berbunyi pada telinga sendiri. Kalau kita semaya sore-sore, semaya berjumuah. Faham tak? Tak boleh senyap. Akak tanya. Tak boleh. Mulut kita kena bunyi di telinga. Kita sebut kalimah Allah. Bunyi di telinga kita tu. Kalimah Allah takbiratul ihram sebab ia dengan lafaz. Lafaz berbunyi dengan telinga kita sendiri. Tapi kalau tu imam mesti jahar dengan derah terang dan jelas. Tu imam kena kuat takbiratul ihram dia. Sebab apa tu? Makmum puluh-puluh orang, ribu-ribu orang belakang dia tu. Boleh faham tak? Bermakna kita semaya sore-sore, kita semaya berjumuah, lafaz takbiratul ihram biar linga kita dengar. Jangan senyap mulut tak bunyi apa-apa. Mulut sebut. Linga pun tak dengar. Linga kita sendiri kena saksi, kena dengar. Sebab apa? Bila kita lafaz kalimah takbir, dengar di linga sendiri, mudah kita niat. Niat mudah masuk. Niat mudah mari. Sebab apa? Kalimah Allah tu kalimah yang berhikmah. Mambak setan-setan nak kucar dalam pada otak kita masa nak niat solat. Sebab niat rukun pertama. Kucarlah semaya kita. Sebab niat rukun pertama wajib. Tu benda. Kita mazhab Asyafi'i kena hati-hati. Kalau mazhab Asyafi'i, niat kena sempurna makaronah. Iaitu kosak ta'aruk ta'yin dalam masa kita niat. Masa kita lafaz takbiratul ihram. Jangan duk terpengaruh dengan mazhab lain. Telitah. Telitah kena royak. Dalam telitah tu, telitah gapo. Telitah gapo. Maksudnya telitah tu, maksudnya kalau kita mazhab Syafi'i, telitah kosak ta'aruk ta'yin. Sempurnakan makaronah. Baru sempurna niat rukun pertama. Tu hayuh Mak Fatimah. Maksud. Ni kita nak bak semaya di rumah. Kita pergi Mekah pun lagu tu juga. Kena betul semaya kita. Dan yang kedua. Hak sani. Bertakbiratul ihram lafaz berbunyi pada telinga sendiri. Kalau tu imam mesti jahar. Tu imam mesti jahar. Derah, terang dan jelas. Jahar-jahar ni kuat suara. Biar bunyi dengan orang belakang. Kalau speaker ada guna speaker. Sebab tu Mekah Madinah tak ada masalah speaker. Tak ada kata bid'ah apa Mekah tu. Nak ayat bui. Okey, guna benda tu buat semaya. Kau boleh orang hak tak boleh mari tu boleh belajar kat rumah, hak duk sakit duk gapo hak tak boleh pergi. Orang ke uzure dengar hak kita duk semaya masjid boleh gak tu ikut-ikut. Orang marah. Masjid. Marah tu sebab apa? Sebab jahil. Jahil nak bahas dengan fatwa sendiri. Katalah kita tak lagi boleh dengar orang ngajar ni marah. Ganggu laga apa suara dengar. Orang hak marah tu maksud perhati dia akan jadi gano.
Allah Ta'ala akan hukum dia. Sebab apa? Menyekat benda amal ibadah kepada orang ramai. Masalah orang email hok marah. Orang email. Email marah. Orang berimeh tu dia ngaku ya diri dia berimeh. Sebenarnya dia tak berimeh. Memang yang disebut dah dalam surah Al-Baqarah. Manusia yang ada penyakit dalam hati, dia yang kata diri dia berimeh. Piah besar, jubah labuh, janggut panjang. Sebenarnya dia tu tidak berimeh. Oh, tak nak kata. Sebab apa? Orang berimeh dia tak sekap amal ibadah. Dia semarah. Tebah lipat. Kau buat, kau molek. Sebab apa? Peedah kedok. Okey. Ada peedah kedok kalau derah dengan tak derah. Kalau tak derah, peedah kedok. Kalau derah, ada peedah kedok ke orang. Kalau slow tak dengar, tak bunyi, peedah ke apa ke orang ramai? Islam nak kepada peedah. Sebab itulah benda. Sebab derah itulah yang amat setan. Derah-derah tu yang amat setan dalam tempat duduk kita. Di kampung tempat duduk kita. Tak lara duduk dengar. Selamat di tempat tu kerana bunyi orang ngajar, bunyi kalimah hazal, bunyi ayat-ayat Quran. Sebab setan akan lari siapa tak bunyi. Kalau kita azal, kalau kita ngaji Quran, kalau ada orang ngajar. Dia lari siapa letak pukai, siapa yang tak bunyi kalimah kita duk sebut. Lepas tu tak seri bunyi, marah. Siapa dia tu? Setan manusia, minal jinnati wan nas. Tu tanda orang jahil, orang marah tu. Orang tak berimeh sebenarnya. Dia setan manusia. Setan yang merosakkan perut pedas dia. Setan hak sebenar lari di kelantan pukai. Tapi setan manusia. Hak cemar, busuk bangang, hak karak, hak kotor. Duduk menyekat menghalang. Ya kita kena ambil pihak. Tak heranlah kalau kita belajar. Kalau kita mazhab Asy-Syafi'i Ahlussunnah Wal Jamaah kena pihak ni. Bahak berhubungan rukun 13 ni. Niat kena pihak. Sebab apa? Batal semayang mung. Rusak semayang mung kalau tak sebenar niat. Sebab niat duk rukun pertama mula-mula sekali nak sebenar solat. Saat ni dalam ayat 45 surah Al-Ankabut, semayang dengan sempurna. Ni, kita kecek sana. Yang kedua, takbir roti era dengan jelas kalau tu imam. Kalau kita dengar di telinga sendiri, maya sore-sore pun. Jangan senyap, tak bunyi bisu. Okey, kita pergi yang ketiga pula. Rukun yang wajib yang ketiga, iaitu berdiri tegak. Berdiri tegak selepas bertakbir roti ihram, selepas kita niat. Selepas kita niat, takbir roti ihram. Berdiri tegak dalam semaya ni, dia panggil, yakni berdiri dengan kemah. Kita berdiri dengan kemah. Berusaha berdiri dulu seboleh-boleh walaupun sakit. Kerana berdiri hormat pada Allah Subhanahu Wa Taala semasa menyebut di kalimah Allahu Akbar. Kalau sakit, boleh duduk selepas sudah takbir dulu. Kita kalau sakit, seboleh-bolehnya masa nak takbir roti ihram niat tu bangun cacah dulu. Bapa ni hormat pada kalimah takbir. Sudah kita lafaz takbir, kita orang usul sakit, lepas pada tu duduklah kita. Duduk atas kursi ke, duduk di latah. Usahalah seboleh-boleh berdiri tegak. Bapa? Ia adalah rukun 13 solat fardu wajib. Batu dia kata berdiri tegak. Berdiri dengan kemah. Batu tangan hak tak perut tu kena ikat, kena tambak supaya dengan tali pinggir. Tak gerak dalam kita. Hak geraknya lepas pada ni berjalan rukun yang keempat pula. Lepas rukun pertama berjalan, yang kedua berjalan, yang ketiga berjalan, rukun yang keempat iaitu rukun membaca Al-Fatihah. Wajib. Yakni membaca bermunajat. Yakni rukun pembacaan bermunajat. Al-Fatihah ni yang panggil rukun pembacaan. Lafaz sebut kata. Dengan bacaan. Ia panggil di bawah bermunajat. Apa bermunajat ni? Seperti kita kecek kira. Seperti kita merayu. Seperti kita meminta. Seperti kita memohon. Seperti kita membuat pengakuan. Seperti kita ta'zim. Seperti kita memohon kasihan belah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu dia panggil bermunajat.
Baca Al-Fatihah saat itu. Dalam Al-Fatihah tu kita kecek kira, kita merayu, kita meminta, kita memohon, kita buat pengakuan, kita takzim, merendah diri, kita memohon kesialah Allah Taala ke kita. Waktu mana? Waktu kita membaca Al-Fatihah. Bapa, waktu kita baca Al-Fatihah tu, kita diberi perhatian sungguh-sungguh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tak serupa dengan masa lain. Masa setiap manusia baca surah Al-Fatihah, Allah Ta'ala beri perhatian sungguh-sungguh. Bapa? Yakni setiap lafaz ayat Al-Fatihah, 7 ayat yang dibaca oleh kita akan dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lafaz Al-Fatihah 7 ayat yang kita duk baca start pada Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Siapa ke? Waladdallin. Habis. Setiap patah kalimah ayat Al-Fatihah saat ni dijawab oleh Allah Ta'ala. Batulah baca Al-Fatihah. Bila kita baca, kita kena berhenti saktah pada setiap antara satu ayat dengan satu ayat. Start Bismillahirrahmanirrahim ayat. Alhamdulillahirabbil alamin ayat. Ar-Rahmanir-Rahim ayat. Maliki yaumiddin ayat. Tu dia panggil ayat-ayat. Di antara celah-celah tu kena berhenti saktah sementara. Bapa we berhenti tu? We peluang Allah Taala jawab hak kita kata. Kalau baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, mana celah-celah Allah Taala nak jawab hak kita baca. Tu maksudnya baca Al-Fatihah. Sebab kita munajat, kita bila kita baca kena berhenti, kena saktah antara satu ayat dengan satu ayat. Bacalah Al-Fatihah dengan semolek-molek, semampu kita belajar makhraj dan tajwid. Maksudnya makhraj ni bunyi huruf, baca dia, gapo semua, sebut lafaz dengan bunyi 14 sabdu, 14 tasydid dan membunyikan 78 kalimah huruf. Baca biar bunyi 14 tasydid. Baca tengok Quran surah Al-Fatihah tu. Biar bunyi 14 tasydid dan 78 kalimah huruf dia. Lagu mana kalimah dia? Kan nak sebut dah, ayah ingat lagi? Mau ingat lagi? Kalimah. Start pada satu kalimah, bis, so kalimah. Mil, satu kalimah. Lah, satu kalimah. Hir, rah, ma, nir, rahim. 9 kalimah dalam ayat bismillah. Tu yang panggil kalimah-kalimah dia. Ada semua, kita bila jari kita sendiri. 78 kalimah. Siapa boleh. Biar bunyi dengan 14 sakdu, 78 sebutan kalimah dia. Ada orang yang ngajar? Tak. Orang ngajar sebetul tajwid. Batulah kita sebab tu kita nak baca dengan jangan gaduh. Sebab siap satu ayat tu ada pahala dia. Siap satu huruf tu ada pahala dia. Tu benda. Pahala ni lagu mana? Kita pergi pada seterusnya. Bacalah dengan berbunyi pada telinga sendiri Al-Fatihah ni. Kalau kita maya berjemaah bunyi untuk diri kita. Maya sore-sore bunyi di telinga kita. Apa tu? Bunyi di telinga kita. Sebab Al-Fatihah tadi kita baca tak jadi lala lah kalau kita mulut bunyi telinga dengar. Kalau mulut susi-susi tahu bunyi kalimah gapo, bunyi tapi kita sendiri pun tak faham. Betul orang kata buat sip-sip, kita muka baru pergi belajar semaya. Bunyi sip-sip-sip, kita buat sip-sip-sip atas. Sip-sip orang tu baca. Dia bunyi di telinga sendiri. Kita sip-sip-sip, betul tu orang sip-sip tak orang kata tak mana. Buat sip-sip atas. Tu panggil maya tiru-tiru. Jom sungguh. Kanak aku betul gitu. Kanak dulu gitu. Kau bunyi sip-sip-sip. Baca tak bunyi lala ke lain. Sip-sip-sip tu tak baca apa. Dia bagi orang tak belajar. Betul tengok ku dia punya sip-sip-sip. Apa kali semaya kena punya sip-sip-sip ni. Kalau mayat tiru-tiru.
Tak faham. Batulah baca Al-Fatihah. Baca dia biar bunyi di telinga kita sendiri. Ajar telinga kita biar dengar. Lafazkan dah habis apa dolin, kita pun sebut dengan kita lafazkan penutup dia dengan amin. Bila sudah baca dolin, kita saktah dulu. Jangan sama lalu dolin amin. Kena saktah berhenti. Dolin habis 7 ayat Al-Fatihah baru amin. Apa baru? Dengan kata lain. Amin. Amin tu apa? Kita akan pergi kepada seterusnya. Amin ni dia kata ke bila sudah baca Al-Fatihah kita lafazkan amin. Kerana para malaikat sama-sama amin. Aminkan bacaan Al-Fatihah. Malaikat amin adalah berdoa pada kita dengan kesyukuran kerana Allah Ta'ala telah perkenankan, iaitu berilah kepada hamba-Ku, yakni manusia, apa yang dia minta itu. Kalimah ayat akhir kita baca sampai dolin tu, kita ramai-ramai kalau berjemaah. Kalau sore-sore kita tutup ramai-ramai pun dengan amin, sore-sore pun dengan amin. Dia dengar di telinga kita. Sebab apa? Sebab bila kita kata amin, kita bersama-sama dengan malaikat kiri kanan kita. Bukan sore tak semaya ni. Kalau maya berjemaah, ramai-ramai jemaah. Kalau maya sore dengan malaikat, sekali dengan jin Islam. Kalau ada jin Islam tu pe lalu semaya tu pe kita. Berjemaah dengan kita. Bila siapa dia ayat amin, yo sama-sama tu amin. Sama-sama kita. Sebab amin malaikat kena faham adalah berdoa pada kita dengan kesyukuran sebab kerana Allah Ta'ala telah perkenankan. Allah Ta'ala terima. Iaitu masa kita minta ghairil maghdubi alaihim waladdallin. 7 ayat Al-Fatihah kita baca tu kita minta dengan Allah Ta'ala di ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai ayat akhir. Ayat ihdinas siratal lazi ghairil maghdubi waladdallin kita baca dalam Al-Fatihah ayat akhir tu. Maka orang lari tu iblis kali dengan kita jin Islam mayang kita yang nampak. Orang tak boleh berak lari sudah. Kalau tak ada ayat ni tu. Jadi apabila kita kata waladdallin amin, Allah Ta'ala jawab. Batu baca dengan saktah, baca biar berhenti satu ayat, baca dengan faham, baca dengan sempurna sebab Allah Ta'ala jawab. Akhir sekali penutup amin tu Allah Ta'ala kata, jawab ke kita, iaitu berilah kepada hamba-Ku, kepada manusia yang duk baca tu apa yang dia minta. Allah Ta'ala kata siapa tu? Dia kata ke malaikat. Tu Allah Ta'ala kata ke malaikat hafazah, malaikat hak tabur rahmat. Malaikat, apa hamba-Ku nak sani, muwi taburkan rahmat ke dia. Allah Ta'ala beri melalui malaikat kerja dia. Boleh faham tu dah? Jadi baca Al-Fatihah kena hati-hatilah sekarang. Kena biar betul 14 tasydid, 78 kalimah. Batulah kita boleh uji orang semaya belajar dengan tak belajar. Batu kena tengok dia semaya di atas bala. Bapa? Dia takbir, kita takbir. Dia baca Al-Fatihah, kita baca Al-Fatihah. Baru kita tahu dia baca dia tu dengan saktah kedok. Baca dia dengan gaduh lorak kedok. Kalau semaya supaya kilap pada atas bara api, tandalah semaya dia tak boleh diterima. Bapa rukun kauli tak sebenar. Baca cepat, tak tahu makhraj huruf tasdid mana. Tak tahu sebut kalimah mana. Gerak cepat, tak tahu makninah mana. Dalam kalbi nak telitah gapo. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dak kosak adalah hati rukun kalbi. Ya 3 rukun dalam semaya. Fi'li, qauli, qalbi. Bergerakkan baca hak telitah dalam hati. Ya paling kosak. Ni Allah Ta'ala kata, hak ni lah ayat 45 surah Al-Ankabut. Kalau musmaya betul sepenuh, tetap sepenuh molek, boleh ubah pasyamu kamu. Tapi apa kita semaya tak ubah perangai? Tu tanda ayuh. Anak-anak di kita sendiri, semaya tak boleh berubah perangai sebab Allah Ta'ala tak terima semaya kita tadi. Apa? Sebab tak belajar. Ini kita takut ni. Yang ni waktu mudah-mudah main-main ni. Sebab apa semaya tu menolong kita di dunia dan juga akhirat ala barzah gapo. Semaya tu lah yang panggil peguam kita. Saksi pada kita.
Saksi kita semaya ni. Maya Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh. Hak tu hak fardu. Hak tambah kita dengan solat sunat, solat gapo tu. Baik. Tu rukun yang keempat. Kita selesai membaca Al-Fatihah dengan sempurna. Iaitu sempurna di segi 14 tasydid, 78 kalimah dan sempurna di segi makhraj tajwid dia. Belajarlah tu. Kemudian fahamlah makna tafsir dia. Faham peedah 7. Lupa pula kan anak mari 5 butir kan nak bagi kepada Jumaah hak belajar dengan anak tafsir surah Al-Fatihah. 5 butir tu, sebutir sebulan tak habis mengajar. 4 kali mengajar tak habis lagi sebutir tu. Bapa nak royak besarnya kalimah surah Al-Fatihah 7 ayat yang Allah Ta'ala tak beri kepada umat lain. Allah Ta'ala beri kepada Rasulullah masa dia turun Isra' Mi'raj. Depan Kaabah. Ngadak kol mutazir. Ni depan ni kan nak akhir royak. Iaitu bila kita nak baca Al-Fatihah, kita hendaklah bersihkan hati. Kita nak baca Al-Fatihah ni, kena ingat. Kita kena bersih hati kita. Cuci hati kita. Yakni, lagu mana bersih hati? Ubahkan hati kepada ikhlas. Semaya ni. Ubahkan hati kita dengan ikhlas. Kepada ikhlas. Bapa? Kerana 7 ayat Al-Fatihah adalah munajat dengan Allah Ta'ala. Bukan baca main-main. Tu baru betul ayah. Maksud. Baca Al-Fatihah hendaklah bersih hati. Bersih hati, upah hati kita kepada ikhlas baca dia. 7 ayat kita lafaz saat ni. Bapa? Adalah munajat kita dengan Allah. Bukan baca main-main saja-saja dok. Al-Fatihah hendaklah nak kecek lagu mana dengan Allah Ta'ala. Takkan nak kecek yo ya. Yalah dak dengan Allah Ta'ala. Ngaraja lagi tertib tening dah. Ngaraja ke? Ampung tueku beribu-ribu ampung. Sembah patik harap diampung. Patik mari nak royak gani nak minta gani nak gotu nak gani pula dah cakap. Cakap bahasa Inggeris sikit. Dia kena speaking ya ke. Boleh dah ayat ni, ayat jangan ngatuk. Betul tak? Ngatuk je tu boleh. Jadi kita ngajak raja pun kita sebut Maulid. Sebab apa? Kita nak benda yang kita minta. Nikah pula Maliki Yaumiddin sikit lagi yang akan sebut. Maliki Yaumiddin sikit lagi yang akan sebut. Tuhan raja sekalian alam. Kita Tuhan raja sekalian alam baca jom dalil. Jom. Baca pun amin. Gapo amin? Gapo amin? Tak tahu gapo amin. Maksud amin ni amin ni adalah perkenankanlah apa yang kita minta. Berilah ya Allah ke aku apa yang aku pohonkan. Tu maksud amin tu. Amin ni kita minta dengan harapan. Tu kita tak amin. Amin maksudnya minta dengan harapan. Perkenankanlah apa yang aku minta ya Allah. Dia panggil kalimah amin ni bukan pakai mahu kecek main-main. Kita nak Allah Ta'ala perkenankan sungguh-sungguh apa yang kita hajat nak. Betullah kita orang doa kita amin. Amin. Sebab kita penuh harapan pada kalimah amin tu. Bukan main-main tu. Boleh faham tak? Okey. Seterusnya. Sebab itulah kena berjemaah. Kita kata amin. Sebab apa? Keberkatan. Yang nak keberkatan. Tu benda tu. Yang sebab apa? Malaikat sama-sama sebut bila berjemaah ni. Malaikat tu dalam doa balik ke kita. Apa yang kita minta tu malaikat boleh sokong ni. Sokong pada kita hak minta. Dan yang seterusnya, yang ketiga. Al-Fatihah hendaklah kita tahu makna dan tafsirannya. Ni. Kita duk baca 7 ayat Al-Fatihah tu, kita kena tahu makna dia. Kita kena tahu tafsiran dia. Dan kita kena tahu soal lagi, iaitu sejarahnya. Sejarah Al-Fatihah kita kena tahu. Mari mana Al-Fatihah ni? Bermula bila?
Diturunkan ayat Al-Fatihah ni bila? Ke Rasulullah. Masa mana? Ketika mana? Pedoh gapo? Tu sejarah dia. Satu, Al-Fatihah. Okey, dengan baik untuk ilmu. Al-Fatihah diturunkan selepas Isra' Mi'raj. Saya ni kan nak sebut dah ke? Betul ya ada sini kan nak sekat dulu. Satu, Al-Fatihah yang kita duk baca diturunkan selepas Isra' Mi'raj. Lepas pada Rasulullah naik pada tengah malam 27 tu, naik ke imam solat, turun mari. Selepas Isra' Mi'raj, Allah Ta'ala turunkan Al-Fatihah. Yakni perintah bersolat fardu. Lepas pada terima semaya, maka Allah Ta'ala buat turun pula wahyu surah Al-Fatihah. Dihantar oleh siapa ni Al-Fatihah? Ingat, Al-Fatihah bukan mari mudah-mudah. Ayuh, Mak Suzai. Al-Fatihah ni dihantar oleh seberapa ramai para malaikat daripada Baitul Ma'mur. Dihantar oleh ramai malaikat daripada Baitul Ma'mur tu. Waktu turun Al-Fatihah dengan Amanar Rasul. Ya, 2 surah turun sekali seretak. Satu surah, satu ayat. Seretak turun. Satu surah Al-Fatihah, 7 ayat. Kemudian satu ayat Amanar Rasul. Amanar Rasulu bima unzila ilaika tu. Ayat akhir surah Al-Baqarah. 28 ni. Ayat akhir. Ayat 280 ni. Surah Al-Baqarah. Amanar Rasul. Akhir sekali kalau nak cari dia. Iaitu satu surah Al-Fatihah diturunkan seretak dengan ayat Amanar Rasul. Tersungkur para setan dan jin kafir. Allah Subhanallah. Tersungkur setan turun ayat Amanar Rasul dengan surah Al-Fatihah. Bila turun kedua-dua ni, setan tersungkur. Puak-puak para setan dan jin kafir tersungkur. Perah. Dengan kata lain. Bapa? Al-Fatihah adalah ibu Al-Quran. Baca Al-Fatihah sekali khatam bersama 2/3. 2/3 Al-Quran bermakna 20 juzuk Al-Quran. 30 Al-Quran ni ada Jumaah. Al-Quran ni ada 30 juzuk. 114 surah. Al-Fatihah ni kita baca dia sekali habis ya. Dia panggil sekali khatam. Bersama dengan 2/3 kita baca Al-Quran. Yakni 2/3 ni 20 juzuk Al-Quran. 20 juzuk Al-Quran sekali baca Al-Fatihah. Sama dia. Dalam Al-Fatihah 7 ayat sama dia dengan 20 juzuk Al-Quran kita baca. Tu dia panggil 2/3. 2/3 Al-Quran. Sebab ya ibu. Boleh jadi ubat syifa kepada manusia. Yakni menolak, membersihkan fahsya munkar maksiat. Tu suku setan tu. Al-Fatihah bila diberi kepada manusia, ia jadi ubat lagi, ia jadi syifa lagi. Boleh menolak, membersih fahsya munkar maksiat pada manusia tu. Surah Al-Fatihah adalah surah keberkatan dan disegerakan semua doa dan hajat. Ia panggil surah surah yang cucur selalu. Kalau kita baca Allah Ta'ala cucur selalu, tak tangguh-tangguh, bayar selalu, tak disegerakan selalu. Sebab apa? Surah keberkatan. Kita baca boleh selalu apa kita minta. Sebab apa? Di kalimah amin tu. Hei malaikat, wilah apa yang dia minta. Tu dia panggil surah yang disegerakan. Terutamanya pada 4 ayat dalam surah Al-Fatihah. Mesti diberi perhatian sungguh-sungguh oleh kita. Yakni kena hadir diri sungguh-sungguh dan ikhlas hati pada waktu membaca ayat 4 Maliki Yaumiddin. Sana anda sebut Kita kena hadir diri masa baca di ayat Maliki Yaumiddin. Gapo makna dia?
pemilik, pemerintah pada hari pembalasan. Hanya dia Allah sahaja yang maha berkuasa pada hari Al-Mizan, hari kira-kira kita. Dalam hati kita kena etika, kena yakin sungguh-sungguh Tuhanlah Maliki Yaumiddin. Tuhanlah Malik, pemilik, pemerintah pada hari pembalasan. Tuhan pemilik pada hari pembalasan, pemerintah hari pembalasan. Dia saja yang maha berkuasa, hak lain tak ada. Lepas tu dalam hati kita kena kosak, kena ikhlas. Asal baca di ayat 4 tu. Waktu membaca ayat selepas dia, iaitu Iyyaka na'budu, ayat yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyya. Apa kena iya tu? Sebab ada tasydid situ. Iya. Tak bukan iya saja, bukan iya. Iya. Kena tasydid, ada sabdu situ. Kena tekan baca tu macam dengan sedu situ. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebab ada tasydid. Sebab tu dia kata baca biar betul 14 tasydid. Orang tua-tua pun mudah baca. Moga orang tua-tua dia tahu dengan sabdu, tasydid. Dia baca dengan bunyi tasydid tadi. Kemudian ayat Iyyaka na'budu, bila kita baca ba iyyaka nasta'in di ayat tu, ayat yang kelima, makna dia kita kena kosak dengan ikhlas hati hanya padamu sahaja. Tengok. Bermakna sebulat hati tak ada roh lain selain Allah Ta'ala sahaja tempat aku menyembah. Tak ada sembah muka lain. Tak ada cahaya muka lain. Allah hanya mu sahaja tempat aku sembah. Dan wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, padamu Tuhan aku sembah. Padamu sahaja tempat aku menyembah. Wa iyyaka nasta'in. Dan padamu tempat aku memohon pertolongan seluruh hajat. Sini ni di bawah kekuatan iman dan akidah di dalam diri kita. Di ayat ni. Kuat tak kuat iman akidah kita, kepercayaan, keyakinan kita di ayat Iyyaka na'budu. Pada Tuhan aku sembah, aku berharap. Pada Tuhan tempat aku minta tolong seluruh hajat-hajat aku. Munglah Tuhan yang berkuasa hari pembalasan tu dia panggil iman dan akidah. Sebab tu besar ya ibu ketua ibadah nak dalam ni. Ketua ibu Al-Quran. Ketua Al-Quran. Syifa ubat. Sebab tu Allah Ta'ala jawab bila kita baca. Tak sama dengan surah-surah lain. Surah Al-Fatihah yang jawab selalu. Dan segera pembalasan. Tak tangguh. Lepas pada di kalimah amin. Habis kita baca di ayat yang kelima. Hati kita pergi kepada yang seterusnya. Waktu kita membaca ayat ni. Ihdinas sirah. Ya ada tasydid pula situ. Ihdinas siratal mustaqim. Kita baca di ayat ni tadi. Bila kita minta dengan Allah Ta'ala. Hanya padamu saja tempat aku menyembah dan tempat aku memohon pertolongan seluruh hajat. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah aku. Berikanlah aku kepada dalam ni tunjukkanlah, berikanlah kepada kami ya Allah jalan yang lurus. Maksud sini betul dan selamat di dunia dan akhirat. Lurus ni. Dalam lurus hak kita duk minta ihdinas sirah 17 kali sehari. Hak wajib tak campur dengan hak sunat lagi. Hak wajib saja 17. Pak 3 2. Jalan tak? 17 kali sehari. Pak Zuhur, Pak Asar, Pak Isya. Pak Isya 3 maghrib, 2 subuh. Kita baca 17 kali ayat ni biar betul dengan kita jalan lurus, betul selamat dunia akhirat. Kita duk minta ni. Yang kita duk minta 5 kali sehari ni benar ni.
Ya kena ada kosak dalam hati sungguh-sungguh supaya Allah Ta'ala redha pada semua kebaikan, pada semua kerja buat kita. Dan jauhkanlah pada perkara yang jahat dan perkara yang memudaratkan pada perlakuan dan tutur kata pada diri kita sendiri. Dan menyelamatkan ahli keluarga kerabat kita semua. Ni ayat ni. Dalam hati kena kosak, tunjuk jalan lurus ni dalam sebuah sebi. Biar Allah Ta'ala tunjuk kita. Dalam semua hajat yang kita nak. Dalam hak kecek kira, hak amal ibadah, hak silaturahim, hak muamalah, hak munakahat, hak faraid, hak jinayah, hak ilmu pentadbiran. Biar Allah Ta'ala tunjuk betul-betul kat aku jalan selamat ni. Jauhkanlah aku daripada perkara jahat, daripada perkara yang memudaratkan, yang membinasakan, daripada perlakuan aku dan daripada tutur kata aku sendiri. Kita minta kau kita hari-hari ni fahsyah muka ni. Kita minta biar Allah Ta'ala jauh fahsyah muka dalam tubuh badan diri kita. Biar selamat diri kita. Biar betul diri kita hidup jalan lurus hak Allah Ta'ala nak, bukan jalan lurus hak kita nak. Jalan lurus yang Allah Ta'ala nak. Dan bukan setakat diri kita, biarlah juga menyelamatkan ahli keluarga kerabat kita semua. Dan lepas tu dia sebut kami. Ihdinas sirah tadi tu, tunjukkanlah, berikanlah kepada kami ya Allah. Kami kita termasuk ahli keluarga kerabat kita orang ramai-ramai tu. Gapo? Jalan yang lurus. Tengok tu Allah Ta'ala buat comel. Tak? Boleh faham dah tu tak? Okey. Seterusnya. Mohon tak okey. Waktu membaca di ayat 7 pula. Kita hati kita pergi masa baca di ayat 7, ayat akhir dia panggil. Ada situ terdapat 3 perkara besar pula hak kita minta dalam ayat akhir ayat 7. Gapo? Kita tahu tak? Ayat 3 ada 3 perkara. 3 perkara hak besar dalam ayat 7. Iaitu nombor 1. Berilah nikmat dan rahmat kepada kita seperti mana rahmat dan nikmat yang telah diberi kepada orang yang dikasihan belah dan seperti orang yang diselamatkan. Siratal ladzi tu. Ayat siratal ladzina an'amta alaihim. Ayat tu. Ya Allah, berilah nikmat dan rahmat kepada aku, kepada kita semua, seperti mana rahmat dan nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang terdahulu. Orang-orang yang Allah Ta'ala kasihan belah dan orang-orang yang Allah Ta'ala selamatkan. Kita nak supaya orang dulu-dulu seperti para nabi-nabi, para rasul-rasul, alim atau orang wali-wali, imam semua, orang-orang alim, semua tu kita nak orang-orang soleh. Orang-orang dulu lagu mana Allah Ta'ala beri rahmat dan nikmat ke mereka, kita nak retek kasihan belah ke kita, selamatkanlah kita seperti mereka. Supaya Allah Ta'ala beri ke orang tu lagu mana, kita nak ikut jalan-jalan tu. Jalan nabi-nabi, rasul-rasul, orang wali-wali, orang alim ulama, orang-orang imam-imam tu, kita nak ikut jalan tu. Kita minta siratal ladzin. Ni dia panggil etika iman dan akidah kita ni. Nak ikut nabi, syahadah tu. Nak ikut rasul-rasul, orang-orang molek. Ni lah kita nak ikut sunnah. Perjalanan nabi-nabi, rasul-rasul terdahulu daripada kita lagu mana dia jalan, sehingga siapa Nabi Muhammad kita, siapa ke orang alim selepas tu, lagu mana dia jalan hak molek, nikmat rahmat Allah Ta'ala beri ke mereka, berilah retek ke kita, siaplah retek ke kita, selamat juga ke kita. Ayat 7 tu, siratal ladzi tu. Tu hak molek. Sekarang baru kita minta. Mana lagi kita minta? Ya kata lagi, nanti kan nak sambung dulu sikit.
Mohon sungguh-sungguh. Ada. Yang kedua pula. Siapa dah? Mohon sungguh-sungguh dijauhkan seperti orang-orang yang dimurkai. Lagu mana orang yang dimurkai? Yakni orang yang dihina dan terhina. Takut ni. Orang-orang yang dihina dan terhina. Yakni seperti orang yang diseksa semasa hidup di dunia dan akhirat. Ghairil maghdubi alaihim. Aku taksir ya Allah jalan orang-orang yang Allah Ta'ala murkai. Ni, orang yang dihina dan terhina. Waladhdallin. Ayat akhir tu waladhdallin sikit tu ya, waladhdallin. Iaitu aku taksir juga jalan orang-orang yang sesak barat Allah Ta'ala. Sesak barat tu dhalin tu. Sesak barat ni kita takut dalam ni. Duduk dalam dua jalan ni. Dalam ayat 7 akhir. Hak depan kita tak duduk. Jalan orang-orang terdahulu, orang-orang soleh-solehah, orang-orang alim ulama, nabi-nabi rasul-rasul. Iaitu orang-orang dulu yang Allah Ta'ala beri nikmat. Kita tak duduk dalam tu. Kita takut duduk dalam ni. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Dua jenis kumpulan ni. Orang yang dimurkai, orang yang sesak barat. Kita dah minta dah 17 kali sehari hak wajib. Tapi apa kita diikut pengatur? Ni kita kena faham ni semua. Allah Ta'ala suruh muhasabah diri ni. Dalam ayat Al-Fatihah, panjang lebar. Allah Ta'ala beri keterangan suruh kita faham. Supaya kita baca semaya tadi dengan khusyuk, dengan sempurna. Allah Ta'ala terimalah Al-Fatihah kita baca. Sebab di bawah rukun yang keempat. Betul rukun keempat selamat kita. Allah Ta'ala terima apa yang kita minta. Mula-mula rukun pertama niat sesah. Masuk rukun kedua takbir roti ihram sesah. Masuk rukun ketiga berdiri tegak molek. Masuk rukun keempat baca ayat Al-Fatihah wajib. Kita baca dengan molek sempurna, dengan ta'maninah, dengan tasjid dia, dengan 78 kalimah. Baca pula dengan faham, baca pula dengan hayati, baca pula dengan penuh harapan, penuh pengakuan kita dengan Allah Ta'ala. Dengan ta'zim, dia panggil merendah-rendah diri kita. Akhir sekali, kalau kita baca gaduh tu, menandakan orang tu meto dengan Allah Ta'ala. Yalah tak? Baca gaduh ni meto. Tak sini tak. Tak sini nak jumpa dengan Allah Ta'ala. Nak cepat-cepat lari. Larat gaduh. Lepas tu Rasulullah kata, orang sombong. Allah Ta'ala kata, orang sombong. Orang nak lari pada Allah Ta'ala. Sebab tu Rasulullah dalam hadis dia, hadis rasmi. Jangan kamu solat seperti duduk atas bara api. Ingat sampai ke mati ayat ni. Kan nak ingat sampai ke lah ni. Siapa sehingga kita takut nak buat perangai tu. Lagi. Seperti dulu tak ada dah. Kita baca lacak tak apa lacak sebab kita mahir. Lain. Ni kita belajar dengan cara nak lari. Nak cepat-cepat sudah. Sengaja. Kalau tak faham agak macam dengan sengaja lah. Nak lari cepat-cepat, nak sudah cepat-cepat, nak maya cepat-cepat. Padahal Allah, masa itulah masa kita jumpa dengan Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala jawab mohon dengan segera apa yang kita minta. Masa lain payah. Apa? 3 perkara kita kena ikut. Pergerakan, baca hati. Fi'li, kauli, qalbi. Dia panggil. Kita jadi juruh kalau semaya molek kah? Kenapa kita jadi tak juruh? Allah Ta'ala tak buat fasya muka kita. Tak ni lah. Sebab semaya tak betul. Semaya tak diterima. Semaya tak belajar. Kita takut. Boleh faham tu tak? Yang dengan kata lain 3 perkara besar dalam ayat 7. Kita minta dengan Allah Ta'ala. Akhir sekali kita tutup dengan kalimah amin. Kita minta dengan Allah Ta'ala. Apa? Maksudnya perkenankanlah semua yang dipohonkan ya Allah. Terimalah apa yang aku minta dalam 7 ayat Al-Fatihah. Sebab ayat pertama, kedua, ketiga, keempat, 4 ayat atas tu kita puji Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Kita mengaku dengan nama Allah. Kita mengaku dengan sungguh-sungguh bersumpah atas nama Allah yang maha pemurah, maha penyayang. Alhamdulillah. Kita puji pada Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagimu Allah. Tuhan sekalian alam. Ar-Rahmanir-Rahim diulang lagi.
Tuhan yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Kita mengaku dengan etika iman dan akidah kita, Tuhanlah pemerintah pada hari pembalasan, pemilik pada hari pembalasan. Tu dia ayat Maliki Yaumiddin tu. Barulah pemitaan kita dengan kata lain, Allah Ta'ala suruh kecek gaya dia dulu. Ya ajar, bukan kita buat sendiri. Ya ajar suruh kita gaya, minta dok gaya dulu dia dengan puji-pujian pada dia, menyanjung dia. Kecek. Allah Ta'ala kata kecek kira ni ada cara kena dengan tamak nino. Bukan gigak nak minta selalu. Supaya kita lah nak gaya mokok kita. Minta tolong. Nak minta tolong orang, nak minta tolong ibu bapa. Lembut. Ibu bapa tak seorang maksud dengan anak-anak dengan ibu bapa. Lagu mana nak minta duit dengan ibu bapa? Nak bodek emang dengan duit. Tu nak bodek dulu. Tak tu ya panggil Allah Ta'ala ajar kita dengan apa? Tamak nino, dengan tertib tening, dengan rayuan dulu sebelum nak minta benda-benda. Puji dulu, comel ayah kita, mek kita hari ni. Tak ada duit, ada duit. Tak ada duit, ada duit. Dia kita, manusia, perangai manusia nak puji-puji orang. Allah Ta'ala lebih lagi. Sebab tu ya. Hak susuk kau get lagi. Allah Ta'ala gapo? Ajar manusia dengan cara 7 kalimah ayat tu nak faham tu. Dia puji-puji Allah Ta'ala baru kita pergi kepada pengakuan. Iaitu iyyaka na'budu. Padamu Tuhan aku sembah. Kita mengaku pada Tuhan yang kita sembah. Wa iyyaka nasta'in, padamu Tuhan tempat aku minta pertolongan. Kita kata lagi ihdinas siratal mustaqim sampai ke habis ayat sana. Tu apa orang maya dengan kita maya tak serupa Allah Ta'ala terima. Sebab orang semaya, orang hak baca faham hak ning je Allah Ta'ala beri ke dia. Apa hak dia minta? Mabulan. Kalau orang baca hanya jetak mulut, lacar di lidah je, hati tak kosak, behar pedok, Allah Ta'ala tak beri. Hanya boleh pahala hak dia semaya je. Di segi permintaan, gapo hak molek-molek, hajat molek-molek, Allah Ta'ala tak beri ke dia. Sebab apa kita tak faham? Allah Ta'ala dah sunnatullah kita tak faham ni, dia tak boleh berlaku kalau mu tak usaha. Sekira mu tahu, mu belajar, mu reti dah, sambil-sambil belajar, mu buat tadi, dengan izin Allah, hak mu minta gapo-gapo tu, Allah Ta'ala akan kabul ke. Tu ya kata orang dulu-dulu berkat-berkat ni apa puja ni. Orang dulu habis solat ni suruh doa. Ayat Fatihah, surah Al-Fatihah. Tak pandai. Kalau batulah kita tengok orang baca doa, ya ada penutup panggil doa pertama, nak pergi ke doa kedua Al-Fatihah dulu. Tapi kalau baca lacak mulut saja tak kosak dalam hati, tak jadi gapo. Sebab Al-Fatihah permintaan doa. Saya ya ada. Doa Al-Fatihah ni dalam ibu ketua doa dalam tu. Sebab ayat di Udu'uni astajib lakum dalam surah Ghafir ayat 60. Allah hendaklah kamu berdoa pada aku, nescaya aku kabul ke apa yang kamu minta. Mana tempat doa terbesar yang Allah Ta'ala fardukan? Dalam ayat Al-Fatihah tu, dalam surah Al-Fatihah 7 ayat. Ibu doa. Sebab tu ya sila-sila. Tak cuci-cuci lagi. Kena faham. Dan yang seterusnya, kalau faham dah, kena akan pergi seterusnya. Iaitu, kita kata amin, perkenankanlah semua apa yang dipohonkan aku. Kita minta gapo, minta Allah Ta'ala terimalah. Perkenankanlah apa aku minta, aku pohonkan. Apa dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala bila kita kata amin? Amin tu bukan ayat Al-Fatihah, tapi kena kata. Sebab apa? Kalimah nak perkemahkan permintaan kita, iaitu nak mengkuatkan apa yang kita minta. Hajat kita ya panggil. Supaya Allah Ta'ala beri apa yang kita minta. Amin. Ya Allah. Maksudnya harapan kita tu dari kalimah amin tu. Harapan kita. Ya Allah, perkenankanlah apa yang dipohonkan aku. Dijawab oleh Allah Ta'ala dengan segera. Selepas disebut amin. Selepas sebut saja amin. Allah Ta'ala balas lalu. Jawab lalu dengan segera. Berilah. Hei para malaikat. Apa yang diberitahu dan dimohonkan dengan keberkatan daripada aku. Allah Ta'ala jawab dengan segera. Allahu Akbar. Allah Ta'ala balas lalu kita minta amin. Lepas amin, amin tu sudah Allah Ta'ala balas kata ke malaikat, hei malaikat hafazah sini. Apa yang diberitahu, kita dia baca duk ayat sana, kecek dengan Allah Ta'ala tu.
dan dimohon ke pada 7 ayat Al-Fatihah tadi dengan keberkatan daripada aku bui apa yang minta. Subhanallah. Takbir. Allahu Akbar. Ni setek apa? Berduka cita saat ni tu. Setek perah saat ni tu. Setek dia panggil hancur niat hajat jahat setek tadi tu. Tersuku setek semua tu. Apa? Dengan Allah Ta'ala turun 7 ayat Al-Fatihah. Setek perah. Batu terheran orang semaya tak belajar. Setek lock. Apa? Tak boleh apa yang kita minta. Nyanyi kita duk buat maya puluh-puluh tahun. Apa tak? Kanak dulu ke? Suka pokok kita juga. Batu kanak hajak kelik main nak royak sangat tu. Kita nampak benda ni. Kita pernah buat benda salah dah. Kita tak mesti tuju lubang yang sama. Lubang tu hak salah dah duk tuju. Kita ambil lubang hak Allah Ta'ala tunjuk jalan hak tak jatuh lubang. Jalan nak menyelamatkan kita. Dan yang seterusnya pergi kepada rukun 13 nombor 5. Ya sasa ni rukun 13 ya. Rukun 13 nombor 5 iaitu mengejarkan rukun rokok. Bokok ke belakang. Ni kena buat perhatian sungguh-sungguh. Esok kita sambung insya-Allah kalau tak ada kerja ke apa sebentar . 1. Bila sudah membaca Al-Fatihah. Sudah dah lah kita start pada amin kita baca. Dan bila sudah membaca Al-Fatihah dan surah ataupun kita baca surah rakaat pertama kedua. Sudah baca Al-Fatihah baca surah pada rakaat pertama kedua, kita bertakbir istiqalah. Gapo takbir istiqalah? Iaitu bila sudah baca Al-Fatihah, baca surah, kita pun takbir pindah rukun. Dia panggil pindah rukun. Daripada berdiri tegak rukun yang keempat sana, sudah baca Al-Fatihah, kita pindah kepada rukun yang kelima iaitu rukuk. Dengan suara jahat. Takbir pindah rukun ni Allahu Akbar sana dia panggil takbir pindah rukun. Takbir nak pindah daripada diri tegak kepada rukuk. Dengan suara jahat, suara terang jelas, suara derah sebab orang disebut oleh Tok Imam. Kalau Tok Imam tu kita maya berimam, Tok Imam kena sebut dengan jahat, dengan derah, dengan kuat, dengan terang dan jelas. Dan dengan sa, koho tapi bunyi. Sa ya koho tapi bunyi. Jahat derah. Jahat sa didengar tetapi didengari pada telinga sendiri. Kita bersendiri atau jadi makmum. Kalau kita sore-sore atau kita jadi makmum dengan sah, dengan lingo sendiri. Kalau orang jadi imam kena jahat, takbir nak rokok tu. Dia panggil takbir pindah rukun. Takbir dulu baru rokok. Dia panggil takbir pindah rukun. Syarat kita kena tahu, yakni apa yang kita kena buat perkara wajib dan perkara sunat bila nak mengerjakan rukun 13 nombor 5 iaitu rukuk. Kita kena tahu ni. Syarat dia kita kena tahu. Apa hak kita kena buat kena tahu. Perkara wajib kita kena tahu. Perkara sunat kita kena tahu bila sampai di rukun 13 nombor 5 iaitu rukuk. Rukuk kita kena tahu. Apa dikatakan wajib dia ni. Rukuk wajib tapi perkara sunat kena tahu. Hak kita syarat kena buat, kena tahu. Tu. Yakni perkara wajib dan perkara sunat sebelum rukuk. Gapo kita nak tahu? Perkara wajib dan perkara sunat sebelum kita rukuk. Nombor 1. Berhenti saktah bila nak bertakbir pindah rukun. Allahu Akbar. Bila kita sudah baca surah, saktah mentah, kita pun nak turun rukuk, kita kena lafaz takbir dulu. Dia panggil takbir pindah rukun. Takbir dulu baru tubuh kita bergerak turun rukuk. Sebab takbir baru ikut dengan perbuatan. Takbir pindah rukun. Bukan takbir turun sekali. Ni Allah bila mulut-mulut kata Allah Akbar, tubuh rukuk dah. Salah. Kecuali Tok Imam boleh. Sebab takut makmum mendahului Tok Imam. Sebab makmum alik tabir. Hak alik dinding tak nampak kelih.
Orang makmum hak duduk belakang, hak terlindung ngata imam tak nampak kelih. Sebab tu Tok Imam boleh sambil dia kata Allahu Akbar sambil tubuh dia gerak turun rokok. Kita makmum, kita semaya sore-sore biar habis dulu lafaz takbir. Sana kalau ngata imam, Tok Imam lafaz takbir habis baru kita turun rokok. Kalau semaya sore kita lafaz takbir Allahu Akbar habis dulu baru tubuh kita bergerak rokok. Biar habis yang tu dia kata kenapa? Takbir pindah rukuk. Takbir dulu pun habis, sampai akbar baru mu turun, baru pindah turun rokok. Faham ke tak tu? Alhamdulillah. Dan yang seterusnya, berdiri tegak betul-betul. Kalau jadi makmum, dengar betul-betul takbir pindah rukun daripada tu imam. Yakni bererti seperti kalimah akbar. Seperti sempena kalimah akbar, tu imam wajib jahar didengari oleh semua makmum. Kalau perlahan-perlahan wajib pada tok bila perderas ke. Kalau tu imam jenis slow koho sorok. Tu imam kata Allahu Akbar, makmum lain tak dengar. Tok bila wajib dia kena derah. Supalah kita semaya di Mekah, di Madinah. Ke mana ya? Tu imam kata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia tak bila pula derah sorok dia. Jalan dah mak? Supa juga di Masjid Muhammadi. Di masjid besar tahun bulan puasa. Badak gitu juga. Kalau mayat terawih kan perasaan dah. Kalau tak terawih tak terawih pun kalau lah tu imam selu ke makmum tak dengar kena derah. Sebab tu imam wajib tu wajib tugas tok bila tu kena pederahkan kalau suara tok imam tu tak didengari, kurang didengari. Ni kalau lah dah lah speaker slow ataupun speaker bona ataupun tok imam speaker tua tak dengar dah. Orang di belakang tak tahu masa mana tak habis pindah rukun. Tak dengar. Patut tok bila wajib dia kena derah tugas dia. Dah lah tak nampak. Dah kena hak tuli pula lah. Hak tuli mari semaya. Mana agak? Halik tak habis. Mari pula hak tuli tino. Hak halik tak habis. Lagu mana? Hak ni kena faham ni semaya. Kita nak ajar anak kita nak jadi tok imam nak gapo ni benar. Cara dia. Boleh bawa orang jadi tok imam. Kena belajar selain pada kita lafaz baca Al-Quran biar lancar. Faham Quran gapo semua. Sikit sebanyak. Kita sendiri nak jadi tok imam pada anak-anak kita. Kita ibu bapa, kita ibu nak jadi makmum tok imam pada anak-anak kita. Ni benar jalan cara dia. Dengan kata lain, nak jadi tok imam kena belajar jadi tok imam. Tak boleh tak belajar. Tu yang dikucar bara kita makmum alik belakang tu. Kalau jadi tok imam tak belajar jadi suruh. Kucar lana. Faham tak tu? Sebelum ni kita berhenti dah. Sikit yang nak berhabis ni. Nak berhabis berhubungan rokok. Dia dah lagi ni. Dah tengok. Dia dah habis. Dia ke habis dah. Dia nak cek dah. Tak ada dah. Esok pula. Esok pagi. Kalau takut ada kerja. Kalau pagi ada kerja. Kita tengah hari dah. Pukul 1 dah. Sebab tadinya duduk. Kita kecek lah. Kalau lah tak ada kerja pagi esok. Masa mana molek? Kerana tak ada masalah. Kalau masa pagi pukul 9 ke ataupun pukul 1. Ya kan nama? Pas Zohor lah. Pagi boleh jahit. Boleh. Dia sesak dia baru lenek nak dengar ngajar. Boleh dah. Molek. Pukul 1 lah. Pemuk hari tadi. Tak gini tadi tu. Kan atau molek pokok Lain tak apa. Kita rugi lah. Dia molek gitu. pukul 1 esok. Barulah tak ada masalah. Sebab tadi tu kan nak ngatuk doa pagi tu tak agak. Pas bangun baru buat kuih tak ada sudah, tak ada masak. Mari. Nak buat kuih lah, nak buat kuih. Ngatuk ke tidur ngokrong sedap belah tengah kat corona gembel anak sedap. Kanan ngajar pagi orang boleh jadi tak sedap. Okey.
Gini dengan kata lain putusannya pukul 1 tengah hari. InsyaAllah lah. Dah, perayaan kau kaya gitulah. Kerja pun boleh main pukul 1 tengah hari kot tadi. Satu time main dia. InsyaAllah. Oh, tu. Kan nak baca doa dulu dah. Bagi dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah. Dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu Akbar. Ya Allah ya Allah. Jauh ni masuk. Kanan nak galik ke tunggu. Mata mek. Air dah ni. Air nak sikit. Tak kena asyik dalam April dah ni masuk. Oh, nak free. Tak teh tak gapo ni. Tak tahu dia. Mana? Alhamdulillah. Tahu yang masak mana? Pasti ni.